Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya skip buat video lah tentang bab-bab yang bertemakan kesihatan lah. Ada yang bertanya saya lah tentang apa tu kencing manis sebenarnya. Dia dah mengidap penyakit diabetes mellitus ataupun kencing manis ni dah bertahun-tahun dah, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tapi sampai sekarang dia tak tahu kencing manis tu apa benda. Kalau saya kata kencing manis, apa yang pakcik tahu pasal kencing manis? Apa yang makcik tahu, akak tahu pasal kencing manis? Doktor kata kencing manis. Yelah, apa benda kencing manis tu? Gula tinggi lah, dia kata. Gula tinggi. Gula tinggi dalam darah, dia kata. Oh, itu je, gula tinggi dalam darah. Kenapa dia jadi tinggi? Oh, sebab gula tinggi dalam darah lah. Oh, gula tu kan bahaya kan. Tapi bila setengah orang saya tanya, apa tu kencing manis? Lepas tu dia jawab, oh, kencing manis ni disebabkan oleh masalah insulin resistant. Itu yang tepat jawapan dia. Masalah rintangan insulin. Siapa yang jawab masalah? Kalau kencing manis saya tanya, dia tanya saya ada masalah rintangan insulin. Maknanya dia faham dah tu. Kalau dia faham masalah rintangan insulin, saya rasa dia tahu macam mana nak settle dengan masalah rintangan insulin. Sebab dia tahu rintangan insulin tu apa benda. Tapi kalau dia kata sekadar gula tinggi dalam darah, itu tak tepat dan tak betul pun. Gula tinggi dalam darah ataupun hypertension, tekanan darah tinggi turun dan naik, gula turun dan naik, itu adalah simptom saja. Simptom tu maknanya penyebab. Sebab dia kenapa you jadi kencing manis, kenapa you jadi chronic gout, kenapa you jadi neurodegenerative, kenapa you jadi dapat penyakit sakit jantung. So antara simptomnya ialah tekanan darah you tinggi. So apa benda masalah rintangan insulin yang saya nak cerita sikit lah. Okay, apabila kita makan karbohidrat kan, sumber tenaga kita datang daripada 3 sumber, iaitu karbohidrat, lemak dan protein. Kita cerita pasal karbohidrat sikit, ulang kaji sikit. Okay, apabila kita makan karbohidrat, apa contoh makanan yang tinggi karbohidrat ni? Contohnya nasi putih, roti, kek, pastry, keledek, keladi, buah-buahan, sayur-sayuran. Buah-buahan sayur-sayuran tu kan bagus kan, tapi kenapa gula air tinggi? Masalahnya kita banyak makan karbohidrat ringkas ataupun karbohidrat refined, karbohidrat yang telah diproses. Lambakan makanan proses di pasaran ni terlalu tinggi. Salah satunya ialah yang popular lah, kek, pastry, roti, lepas tu kuih-kuih manis. Okay, apabila kita makan karbohidrat, kata kita makan nasi putih. Nasi putih juga adalah keluarga karbohidrat. So apabila kita makan nasi putih, karbohidrat, gula yang masuk dalam partikel makanan yang bentuk besar tu akan dihancurkan melalui kita punya kunyahan kita. Bila dah hancur, dia akan masuk ke dalam esophagus dan akan pergi ke perut untuk dihadamkan, untuk diuraikan menjadi partikel yang lebih kecil lah, menjadi partikel yang lebih kecil, kita panggil dia glukosa. Okay, apabila glukosa ni dia masuk ke dalam salur darah, masuk ke dalam usus. Dia kena masuk dalam usus dulu. Dia bertukar menjadi glukosa. Tenaga tu dalam bentuk glukosa, gula tu dalam bentuk glukosa. So glukosa ni diangkut ke dalam saluran darah. Bila dia masuk dalam saluran darah, dia perlu dimasukkan ke dalam sel. Sel kita ni ada lebih kurang dalam 10 trilion sel. Kenapa dia kena masuk ke dalam sel? Supaya untuk kita dapat tenaga. Tapi sebelum nak masuk ke dalam sel, dia perlu dibawa oleh satu pengangkut. Kita panggil dia apa? Insulin. Insulin ni adalah jenis hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas di belakang perut kita. Kerjanya ialah menghasilkan insulin apabila kita makan karbohidrat. Dan karbohidrat tenaganya dalam bentuk glukosa. Gula ringkas tu kita panggil dia glukosa. Dan apabila dia nak masuk ke dalam sel, dia perlu ditransport oleh insulin tersebut. Bila dia masuk, dia akan trigger kat dalam dinding ataupun reseptor insulin tersebut, iaitu glucose channel. Okay, glucose channel tu bila dia tap, dia macam pintu lah. Bila kita nak masuk office ke ataupun kita nak masuk rumah, office lah kita masuk, kita kena ada kad. Kita tap dia, kita masuk. Tapi sekarang ni bila dia tap, pintu buka, glukos boleh masuk dan dibawa oleh insulin dan kita ada tenaga. Tapi sekarang pintu glukos tu telah menjadi
rosak. Kenapa rosak? Kerana terlalu kebanjiran karbohidrat proses. Itu cerita dia. So bila glukos tu tak boleh dibawa masuk oleh insulin ke dalam sel, kerana dinding tu telah rosak. Kenapa dia rosak? Sebab kebanjiran karbohidrat proses. Ini apa hal ni pula ni? Okey, kita sambung lagi sikit. Okey, sambung sikit lagi tadi. Ada gangguan. Okey, kenapa pintu tu rosak? Kerana dia pintu tu asyik buka tutup, buka tutup, buka tutup. Asyik-asyik kita makan karbohidrat ringkas. Setengah jam lepas tu kita lapar lagi. Lepas tu kita makan lagi. So insulin dia turun naik. So menyebabkan pintu glucose channel tu menjadi rosak. Kenapa kita kerap makan? Itu persoalannya. You kerap makan kerana kita lapar. Kenapa kita lapar? Sebab kita makan makanan yang tiada serat, ataupun serat sintetik, ataupun serat yang dibuat di makmal lah. So apa contoh serat makanan yang tiada serat? Semua makanan-makanan proses, yang tinggi gula pasir, tepung gandum dan trans fat. Itu adalah bahan utama untuk menghasilkan makanan proses. Saya dah beritahu dah banyak kali lah. Sebenarnya punca sindrom metabolik dan segala penyakit kronik bermula daripada tabiat pemakanan kita yang salah. Sebenarnya ada banyak faktor lain. Salah satu faktor yang paling utara ialah pemakanan kita. Yang kedua ialah masalah stres, depression, anxiety. Yang ketiga ada banyak lagi lah, radiation pun ada. Kemudian masalah medication yang dah kita ambil terlalu lama. Sebab all medication, ubat-ubat drugs, pharmaceutical tu semuanya adalah toksik belaka. Tidak ada satu pun yang tak toksik. Kecuali yang tak toksik ialah suplemen lah. Suplemen yang dijual di farmasi, itu pun masih lagi dijual oleh pharmaceutical companies lah. Sebab sekarang ni kita cerita banyak probiotik kan, probiotik, prebiotik. So mereka pun berlumba-lumba lah untuk membuatkan dalam bentuk kapsul. So itu nanti kita cerita pasal bab lain. Okey. Kemudian, so macam mana kita nak repair dinding salur darah yang dah rosak? Bukan dinding salah, maknanya glucose channel yang dah rosak tu, pintu yang dah rosak tu. So kita kena rehatkan dia. Macam ni kita rehatkan dia? Kita ambil sumber tenaga selain daripada karbohidrat, iaitu kita ambil daripada sumber lemak. Okey, lemak ni dah jadi satu macam tabu lah. Sebab bila sebut je pasal lemak, semua orang takut. Even kerajaan kita pun mengajar supaya makan yang elakkan makanan berlemak. Sebenarnya lemak ni apa benda ni? Sebenarnya lemak ni, tenaga badan kita terdiri daripada 80%, 90% lemak. Lemak ni penting. Sebab itulah sumber tenaga kita yang utama ialah lemak, bukan karbohidrat. Lemak dan protein. Dalam protein juga ada lemak. Contohnya daging. Daging yang diternak secara fitrah, makan rumput, daging kambing, daging ayam, daging lembu. Dia ada sumber protein yang bagus dalam bentuk asid amino, tenaga dia, gula dia, dan dia juga adalah lemak tepu yang sihat. Okey. So jangan takut makan lemak sihat. So apabila kita makan lemak sihat, bila dia masuk ke dalam salur darah, bila dia masuk dalam usus kita, dia akan di-convert menjadi fatty acid, asid lemak bebas. Tenaganya, gula ni dalam bentuk asid lemak bebas. So bila asid lemak bebas tu, dia akan diangkut dalam saluran darah, dan kemudian dia akan dimasukkan ke dalam sel, dan diangkut masuk ke dalam sel supaya kita dapat tenaga. Tetapi yang bestnya makan lemak sihat ni, dia tidak memerlukan bantuan insulin. So dia tak ada kena-mengena dengan insulin. Insulin ada spike sikit tapi tak tinggi. Kenapa dia tak menggunakan perkhidmatan insulin ni? Kerana dinding glucose channel ataupun dinding membran sel, dinding sel yang menerima fatty acid itu sebagai tenaga daripada sumber lemak, ialah terdiri daripada lemak juga. So dia boleh masuk. Dia boleh masuk tidak melalui bantuan insulin. Dia tak ada pintu. Dia terus masuk ke dalam sel kita dan kita ada tenaga dalam bentuk fatty acid. Kalau kita memang orang yang makan lemak sihat ni banyak ni, maknanya proses ketosis sedang berlaku lah. Maknanya you increase your ketone bodies. Ketone bodies ni maknanya kita mengambil sumber fatty acid, sumber lemak berbanding glukosa. Kita ganti. Tapi masalahnya kita ni banyak makan sangat karbohidrat, karbo.
Saya nak beritahu karbohidrat yang selamat dimakan ialah buah-buahan, sayur-sayuran dan makanan yang berasaskan ke kacang lah. Kacang macam kacang-kacang, almond, pistachio, lepas tu keladi, keledek, makanan-makanan orang kampung dulu, ubi yang diternak secara, yang ditanam secara bersih, secara semula jadi, tanpa ada pesticide, baja yang organik, tanah subur di belakang rumah, bukannya jenis yang commercialized yang diletak glyphosate ataupun diletak pesticide. Dia nak ubah DNA ni supaya untuk cater billions of people kan. So benda-benda yang macam tepung gandum, saya kata bahaya tepung gandum tu. Kenapa? Sebab dia ada 3 bahan lah, iaitu glycemic index dia tinggi, kadar penggulaannya apabila kita masuk dalam salur darah dia akan meroket. Yang kedua ialah pasal isu gluten, dan ketiga ialah jenis bahan kimia pesticide, kita panggil dia glyphosate. Glyphosate ni bahaya So maknanya DNA gandum tersebut telah diubah dan yang dibentuk dalam bentuk tepung lah. So apabila masuk dalam salur darah kita, dia meroket tinggi. So alternatifnya untuk nak merehatkan dinding glucose channel, dinding sel kita yang rosak tu, ialah kita kena makan banyak sumber lemak sihat. So orang yang kencing manis, dia ada masalah insulin resistant ataupun rintangan insulin, di mana glukos tak boleh masuk ke dalam sel kerana terdapat kerosakan pada dinding sel. Kerana insulin tak boleh buat kerja, dia gagal membawa masuk glukos ke dalam sel. Tetapi gula yang tinggi dalam darah perlu dipindahkan ke suatu tempat supaya gula dalam darah rendah. So ke mana dia pergi? So insulin akan buat kerja yang ringkas, kerja yang senang. Dia akan masukkan ke dalam sel lemak yang membuatkan kita gemuk. Itu cerita dia sebenarnya. Seorang yang obes, okey, gula tadi dia akan pergi, bila dia gagal pergi kepada glukosa sebab ada masalah rintangan insulin, dia akan pergi ke 4 tempat tau. Pertama, dia akan pergi ke visceral fat. Dia akan pilih mana-mana. Pertama, dia akan pergi ke visceral fat. Maknanya visceral fat ni seperti di tempat di perut kita, menyebabkan perut kita buncit dan gemuk. Kedua, dia akan menjadikan pankreas you berlemak, iaitu fatty pancreas. Dia akan pergi ke pankreas. Pankreas ni ialah satu gland yang menghasilkan insulin untuk meregulasi glukosa dalam darah. Yang ketiga, dia akan pergi ke muscle, otot, ke otot. Dan yang keempat, dia akan menyebabkan hati you berlemak. Kita panggil dia fatty liver. 4 tempat ni. So nasib you lah, ada juga orang yang kencing manis, masalah rintangan insulin, dia tak pergi ke visceral fat, tapi dia pergi ke organ. Ada ramai kawan saya yang dia tak gemuk, nampak macam sihat je, tapi dia ada chronic gout. Dia ada kencing manis. Gout disebabkan oleh fatty liver. So dia pergi, gula tu dia infiltrate masuk ke dalam liver, hati kita. Dan hati kita ni dia tak nak lemak ni, dia tak nak gula. Sebab kalau ada masuk dalam gula sikit pun, fruktosa, dia akan convert cepat menjadi glukos dalam proses gluconeogenesis. Okey, tapi dia gagal untuk tukar fruktos tadi, gula tadi, kepada tenaga kerana terlalu banyak fruktos yang mengelilingi hati tersebut, sehingga hati you gagal tukar kepada tenaga dalam proses gluconeogenesis dan menyebabkan dia hati berlemak. So bila hati berlemak ni, nanti dia akan menghasilkan satu bahan kimia, satu bahan yang namanya asid urik lah. So asid urik menyebabkan gagal ditapis bersih oleh ginjal kita, kidney kita, menyebabkan kita ada gout. Itu cerita gout. Tapi saya nak cerita pasal gout lah, cerita pasal masalah insulin resistant. So itu sedikit lah penerangan tentang kenapa, apa itu kencing manis. Itu sebenarnya technical things lah, ilmu teknikal sedikit tentang macam mana berlakunya kencing manis, ataupun kita panggil masalah insulin resistant. So secara kesimpulannya, siapa yang ada masalah insulin resistant, pasti boleh dikatakan 90% pasti dia ada masalah hypertension. Tekanan darah dia selalu tinggi kerana dia ada masalah insulin resistant. So simptom yang paling ketara masalah insulin resistant ni ialah orang yang obes, orang yang gemuk, jadi banyak visceral fat. Senang ni nak tahu orang tu ada masalah kencing manis ke tak. You tengok dia punya fizikal badan. Kalau fizikal badan dia obes, gemuk, dia ada masalah insulin resistant pasti. Dan gula dalam darah dia tinggi. Dan sama ada dia ada pre-diabetic ataupun diabetic tu sendiri, tapi yang pasti dia ada diabetic.
walaupun pre-diabetic. Cuma belum kronik aja. Sebelum dia menjadi kronik, baik cepat you reverse secara fitrah. Faham? Saya on the way nak pergi ke rumah kakak saya, Puan Azah, untuk ziarah beliau lah, dan coaching dia orang. Coaching dia macam mana, coaching tentang kesihatan lah. Kakak saya ni rumah je dekat Bandar Puteri sana. Sekarang dekat Kelang. Sekarang saya berada di Bandar Kelang lah. Saya baru lepas coaching tadi dekat Bukit Kapak. Okay, faham Serba sedikit, apa-apa soalan boleh tanya. So secara kesimpulannya saya rumuskan. So makan karbohidrat boleh nak makan karbohidrat. Siapa yang makan tinggi karbohidrat? Saya makan tinggi karbohidrat. Tapi makanan yang tinggi karbohidrat saya ialah apa? Buah-buahan. Saya suka makan buah. Saya suka amalkan smoothies. Dan smoothie saya tu saya letak kefir. Kefir sebagai sumber probiotik. Nanti kita cerita pasal probiotik dan prebiotik. Saya ada buat homemade probiotik, which is kefir ataupun kefir. Kefir ni memang bagus Dia punya CFU, colony forming unit ni tinggi, 27.7 billion. Dan yang paling saya suka ialah kerana dia natural. Dia boleh membantu sistem penghadaman, especially usus. So setiap penyakit sindrom metabolik ataupun segala jenis penyakit ialah bermula dengan masalah di perut, iaitu usus kita. So kita kena jaga usus kita. Ada istilah orang panggil ada usus kotor lah. Sebenarnya tak ada istilah usus kotor ni. Usus kotor ni masalah leaky gut syndrome lah. Kalau kita makan makanan asli, tak ada ni usus kita kotor Mana datang istilah usus kotor? Masalah leaky gut syndrome ada lah. Usus kotor tu leaky gut syndrome lah. Ada setengah-setengah tu menjual produk tu, dia kata usus kita kotor. Selama ni kita makan usus kotor. Usus you kotor kerana you makan refined carb. You makan makanan yang tak asli, yang mana tinggi gula, tepung gandum dan trans fat. Iaitu makanan-makanan proses lah, makanan yang tak real. That's why usus you kotor. Bila usus you kotor, dia akan berlaku masalah ketirisan usus. Itu cerita dia sebenarnya. Tak ada istilah usus kotor. Bagi saya lah usus kotor. Kita pakai scientific sikit lah, leaky gut syndrome. Salah ni. Dia sebenarnya bab nutritional health medicine ni dia luas di mana doktor dekat hospital tu dia tak explain benda ni. Cuma dia ada kata badan you ada inflammation, ada keradangan. Tapi patient pun tak tahu keradangan tu apa benda kan. So that's why saya cuba nak explain kepada masyarakat, mendidik kepada masyarakat tentang konsep inflammation ataupun keradangan kronik yang tercetusnya segala penyakit sindrom metabolik, dan mostly kepada penyakit lain especially kencing manis. Penyakit kencing manis ni ataupun masalah insulin resistant ni banyak komplikasinya. Daripada kencing manis you kena gout, you kena tinggi risiko untuk you dapat penyakit jantung, cardiovascular disease, kemudian masalah neurodegenerative, iaitu masalah Alzheimer, Parkinsonism kan, Parkinson lah. Dan masalah saraf, masalah sakit-sakit sendi, banyak sangat lah. Masalah angin, satu badan angin. So ada masalah insulin resistant ataupun leaky gut syndrome lah. Siapa yang ada masalah insulin resistant kencing manis, most probably dia ada masalah ketirisan usus. Benda ni dia berkait. So nasihat saya ialah you kena ubah lifestyle you. Banyak makan, kurangkan karbohidrat dan tinggikan lemak sihat. Bila you tinggikan lemak sihat, you akan dapat tenaga dalam bentuk ketone ataupun ketone bodies. Sebab you ambil daripada sumber lemak, bukan daripada refined carbs, daripada karbohidrat. Pasal karbohidrat yang selamat yang saya kata ialah buah-buahan, sayur-sayuran, kekacang dan ubi, keledek, keladi dan sebagainya. Tapi selain daripada itu adalah proses. Termasuklah mi kuning. Mi kuning adalah tepung gandum. Tepung beras okey sikit lah sebab dia tak ada gluten kan. Tapi still glycemic index dia tinggi. So you kena masak dengan minyak sihat. Okay. So itu sajalah pencerahan sedikit. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.